Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dia, asma-asma Allah Subhanahu wa taala sentiasa terzahir, ternyata di pandangan mata hati kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap detik Allah Ta'ala memperzahirkan sifat-sifat dia. Tidak lain, tidak bukan semua itu adalah untuk berkenalan dengan kita. Jadi bagi orang yang bijak dan orang yang cerdik, setiap hari dia bertambah makrifat, bertambah perasaan, bertambah kenal Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari dizahirkan di hadapan mata dia dan di hadapan mata hati dia akan sifat Subhanahu wa taala nak zahir. Maka Allah ni tu hari satu boleh memening, boleh serabut perut ke dunia. Apa? Bukan benda besar. Lalu ya virus kumeh. Maka manusia jadi pening. Allah Subhanahu macam-macam. Jadi tiap-tiap hari orang yang Allah Ta'ala yang ingin berkenalan dengan Allah, setiap hari dia akan berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, Qiratul Hadramiyah fi ma yajibu fi umurid diniyah. Okey, dengan nama fikih wanita. Sehinggalah perkataan dia pada muka surat 73. 73 di perenggai yang paling bawah. Perenggai yang paling bawah. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, mendoakan bagi si mati, memohon keampunan untuk mereka dan bersedekah dengan cara buat baik kepada dia. Buatlah baik. Sehingga kalau ibu bapa kita itu kafir misalnya, maka kena buat kerana dia itu ibu bapa. Sebagaimana kita duk sebut dah mengaji dulu-dulu, kalau Rasulullah isteri dia, seorang isteri dia, apabila ayah dia mari ke rumah, maka cara baik. Ayah dia nak mari, ayah dia nak duduk hamparan, maka dia gulung hamparan itu, dia kata, wahai ayah, mu ni kafir lagi, tak layak kamu duduk di tempat Rasulullah duduk. Maka Rasulullah dia kata buat baiklah, selagi mana dia ada kekafiran kepada maka jangan ikut pun, jangan mecok, jangan supuh, jangan kata ke dia. Semua kita buat senyap, jangan ikut. Ni dengan itu. Tetapi selain daripada itu,
maka buat baiklah kepada dia. Tu Pak. Ketika dia meninggal pula, macam mana cara kita nak buat taat kepada ibu bapa, nak jadi anak yang solehah ketika mak ayah kita meninggal? Ni dengan cara mendoakan bagi si mati. Memsuduk gapo dia, terimalah dia sebagai hamba-Mu. Dosa dia, ni doa. Kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Tuhanku, kesian belahlah keduanya sebagaimana ia kesian belah ketika hamba kecil. Ketika hamba kecil dia pergi makan gapo-gapo nah. Kadang-kadang dia tidak tidur. Kita doa. Bila lepas pada semaya, tak syarat. Syarat kadang kita teringat ke dia. Kalau boleh, kalau boleh seorang anak ni nak buat baik, nak suruh teringat semacam kepada ibu bapa, ambil gambar mak dan ayah kita letak dalam beg duit kita. Letak dalam rumah kita supaya setiap kali kita jalan perah tengok gambar dia, teringat ke dia. Boleh sedekah Fatihah, baca qul huwallah. Doa pada si mati ni kebaikan. Ada orang ketika hidup dia buat baik kepada ibu bapa, tapi apabila ibu bapa dia meninggal, dia tak pergi ziarah, derhaka pula. Dia tak pergi, tak baca Fatihah, dia tak bercara kepada maka derhaka pula seperti lepas pada mati. Dia dia tidak Nabi kebaikan. Orang nak buat kebajikan kepada anak yang lepas daripada ibu bapa meninggal adalah dia buat kawal-kawal kepada ibu bapa dia. Katanya Nabi. Berarti ada kawal-kawal sayang ayah dia, berarti dia jadi derhaka pun. Berarti derhaka selepas daripada mati. Memohon keampunan, berdoa Allah beri dia syurga supaya Allah Ta'ala dia jauh pada neraka, memohon keampunan untuk dia. Ada orang kata doa ni tidak ada faedah gapo dia, tak payah buat kebajikan, tak payah buat mengatik kepada mak ayah, tak payah goni, tak payah sedekah lah kepada mak ibu bapa, tak payah wakah lah kepada mak ibu bapa ni. Lebih-lebih lagi musim ada orang buat majlis tahlil. Tak payahlah buat tahlil, tak payah lagi ni, tak payah gapo dia. Bersedekah kepada kedua ibu bapa. Kita buat amalan, kita berzikir, kita wi hadiah, kita wi makan kat orang gapo jamu, kita berdoa ya Allah ya Tuhan. Kalau adalah pahala dalam amalan yang aku buat saat ni, aku tak tahu pahala ada atau tidak, maka hadiahlah kepada kedua ibu bapaku. Maka diterima di sisi Tuhan. Doa diterima di sisi Tuhan. Ada orang kata kalau doa lagu tu gak doa hantar pahala, doa hantar dosa boleh pula. Kita berdoa ya Allah Tuhan, aku hantarlah dosa kepada kubur sekian-sekian. Boleh kau tidak? Tak boleh. Apa tak boleh? Kerana dalam ayat Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak orang lain tidak akan boleh tanggung dosa orang lain. Dosa masing-masing. Tetapi bak pahala tapi ambo rasa-rasa. Maka katanya Rasulullah, buatlah sedekah dan bagi ibumu tu pahala. Boleh pahala. Maka ulama bersepakat kerana hadis Bukhari saat ni menyatakan pahala bersedekah siapa kepada mak ayah. Sama ada kita sedekah pahala, kau sedekah apa dia, sedekah makan, kau sedekah minum jamu orang, kau sedekah ikutlah wakah, kau itu semua tu siapa pahala kepada ibu bapa kita. Begitu juga kita dak berdoa siapa? Doa dan sedekah siapa kepada kedua ibu bapa kita. Manakala baca Al-Quran, baca tahlil pula khilaf ulama. Siapa kau tak siapa pahala. Cuma ulama kata kalau kita mulakan dengan doa dan sudahi dengan doa supaya Allah Ta'ala kalau ada pahala dalam baca wirid zikir saat ni, saya hadiah kepada ruh sekian-sekian, kita baca doa lagu tu, maka doa tu diterima di Tuhan, maka pahala tu siapa. Tapi kalau semata-mata baca saja, tak siapa. Dari itu saya gialah bagi setiap insan melakukan yang demikian itu dalam menjaga hak kedua ibu bapa khususnya dan menjaga hak-hak selain daripada mereka dari kalangan ahli keluarga mereka yang mempunyai hak masing-masing, umumnya kaum muslimin. Demikianlah. Maka kita nak uwi kepada ibu bapa kita apa boleh. Nak uwi kepada ahli keluarga kita apa boleh. Adik-beradik kita apa boleh. Orang mukmin secara umumnya apa boleh berlaku. Tak ada masalah apa. Kau penting
Kita tu memanglah amalan-amalan tu patut kita sendiri buat, jangan dak harap kat orang. Nabi kata, siapa dia berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya, hanyalah Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Royak lagu tu, mari perkataan itu mari betul-betul daripada hatinya yang sangat dalam, maka dakhalat jannah, masuk syurga. Nabi kata tu. Sebutir saja pas kita dak mengatik la ilaha illallah. Ulama kata biar boleh habis 70,000 Qul huwallah, 70,000 kalau boleh habis. Amalan tok kenali macam-macam. Tok kenali ni amalan dia macam-macam. Qul huwallah 1000. Tiap-tiap hari qul huwallah 1000. Berak. Habis 100,000 ke apa dia? Hadiah pula. Niat semua qul huwallah baca 100,000 saat ni, hadiah kepada mak ayah dia. Hadiah kepada tok-tok guru dia. Tengok amalan orang dulu. Tak syarat kata time musim ngatik. Dah. Duduk saja tu ingat kepada kedua ibu bapa. Niat kepada orang muslimin dan muslim. Pahala. Habis kat tu fasal hak suami pula. Masuk kepada fasal baru. Hak suami. Hak ni maknanya hak saya lah. Hak saya lah. Apa maksud hakun? Hakun ni milik. Benda ni milik suami. Kita kena serah kepada dia. Kita kena beri kepada dia. Hak dia. Dia yang berhaknya, dia yang memilikinya. Hakungnya, hak benarnya. Hak ni maknanya hak benar. Hak sebenarnya benda ni milik suami. Maka kita kena serah kepada dia. Ni hak suami. Apa maksud hak suami? Yang wajib atas isteri lakukan. Hak ni isteri wajib kena buat. Kalau tak buat berdosa. Maka hak atas suami ni terbahagi kepada dua. Pertama, kalau kita tak tunaikan hak ini, hukum dia berdosa. Berdosa sahaja. Berdosa pun parok berdosa ni. Macam-macam berdosa ni. Begini. Kedua, bukan sekadar berdosa suami ni. Keduanya menyebabkan jatuh nafkah pada hari itu. Gugur nafkah. Jenis yang pertama, maksiat seorang isteri kepada suami, tak tunai hak suami, hak yang menyebabkan berdosa sahaja. Kalau dia tak buat, hukum dia berdosa. Nafkah wajib lagi tetap diberi pada hari itu. Makan, apa maksud nafkah? Makan, minum, pakaian. Tempat tinggal, memang tempat tinggal memang kena. Dia pak nafkah ni. Makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Makan, minum, tiap-tiap hari kena beri. Pakaian 2 kali setahun. 6 bulan so pakaian. Standard dia yang biasanya. Ada pakaiannya 3 bulan hacul dah. Okey, 3 bulan sekali. Satu fasa dia panggil. Ada kata 6 bulan sekali. Setahun 2 helai baju kena beli. Tempat tinggal. Tempat tinggal carilah rumah yang layak untuk dia menutup aurat dia, bersalin baju dia untuk sesuai dengan dia. Pak ni dipanggil nafkah. Maka ada hak menyebabkan kalau perempuan itu melawan suami dia, tak beri hak ni, maka di samping dia berdosa, maka tak wajib atas suami itu memberi makan dan minum pada hari itu. Ni berat lagi lah dosa dia. Di samping dosa, menyebabkan gugur nafkah. Ni jadi, kita ni khah bagi perempuan. Kena perhati molek lah. Nak mungkin tanya, sedap orang tino semacam. Orang jatuh, kita baca kitab orang jatuh pula. Ni orang tino ni kadang-kadang, sudah. Orang jatuh baca orang kita semacam kena buat dia. Fasal hak suami. Hak suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Surah An-Nisa ayat 34.
Gapo dia Allah Ta'ala sebut mengenai perempuan. Lagu mana kita sebagai seorang perempuan, kesalahan kita dengan seorang suami, apakah hukumnya? Benda-benda yang Allah Ta'ala suruh suami buat kepada seorang perempuan. Ini adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keizinan daripada Allah untuk seorang lelaki buat kepada perempuan apabila dia tak dengar kata. Bukan suami itu pandai-pandai tak. Allah Ta'ala izin dan perintah ke buat. Apa dia? Ar-rijalu, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Lelaki mesti jadi pemimpin kepada wanita. Jangan kita ikut perempuan. Perempuan kena ikut lelaki. Itu tabiat dia. Lelaki mesti menjadi pemimpin kepada wanita. Wanita wajib kena taat kepada lelaki. Nah, hak ni adalah mahmudah. Taatnya seorang perempuan kepada suami itu mahmudah, dipuji oleh Allah. Manakala taatnya suami kepada isteri pula mazmumah. Kerana tanda-tanda akhir zaman Nabi sebut adalah seorang suami mengikut taat kepada isteri dia. Bererti taat kepada isteri ni mazmumah. Nabi Muhammad royak. Bererti suami kena jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Bukan dibahkan seorang lelaki ini jadi seorang nabi. Nabi ni nak memimpin lah. Lalulah perempuan boleh memimpin nescaya ada nabi itu daripada golongan perempuan. Apa sebab dia akan sebut lepas ni panjang lebar. Pertama kena ingat lelaki itu yang menjaga wanita. Amanah kita atas orang lelaki kena jaga wanita, pelihara dia. Beri ilmu kepada dia, jaga perasaan dia, sayangi dia, bertanggungjawab kepada dia. Ulama suami dan isteri ni tiga. Saya. Kedua, apa dia suami kena buat? Kena bertanggungjawab. Kena cara makan minum dia, pakaian dia, biar dia makan sempurna, biar dia minum sempurna. Saya tiga kena kesian ke dia. Kesian ke dia. Kadang-kadang tangan kita tak saya, yang mari tak saya baloh lah apa dia. Ingat dia duk basuh baju kita. Ingat dia duk cara kepada anak kita. Ya Allah penat dia buat kerja. Biarlah hamba hari ni jadi tak mari saya. Kena kesian. Saya mawaddatan, dalam ayat Quran kata mawaddatan warahmah. Mawaddah ni saya. Kalau mu tak saya tak apa rahmah. Saya kesian belah tanggungjawab. Ni isteri kena saya dia. Buat layan suami dia sesungguh-sungguhnya. Okey suami kita. Saya taat, hormat kepada suami. Hormat kepada suami kita. Sekalipun dia mengaji tak berapa cerdik. So kita doktor. Jangan kita nampak suami kita tu hina. Orang lah ni ngaji tinggi-tinggi, perempuan ngaji tinggi-tinggi pandai hina kepada suami. Allah Rabbi. Dia dalam rumah, dia lah raja. Dia lah suami saya. Sekalipun kita datuk kau apa dia, orang pertama tugas suami. Saya jawab. Dalam hidup dia. Saya kena taat, kena hormat kepada suami dia. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu memimpin bagi kaum wanita. Oleh kerana itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki atas sebahagian yang lain wanita. Berarti Tuhan lebihkan lelaki di sisi wanita. Saya apa lebih lelaki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebagai pertikah, lelaki itu lebih mulia daripada dia. Bukan kata tak bererti wanita tak mulia. Tuhan mulia ke lebih belakang.
Dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Antara sebab kenapa lelaki ataupun suami lebih daripada isteri, kerana nafkah. Mula suami kita kerja 2, 3, 4 tahun ipung pitih. Nak ke apa? Mas kahwinnya minta 10,000. Nah, kitanya bukan kaki panjang pendek ya, minta 10,000 mu ayah kita. Patah, boleh baca ya, tak erti apa, kuliah betul kata lagi. Tak wajib, tapi wajib. Kita nak berutai ko, dengan cara apa, ikut kita lah, pandai-pandailah cari piti. Maka kerana pengorbanan lelaki, nisbah kepada perempuan pengorbanan suami isteri, maka dia Allah kepada dia. Maka suami untuk membina satu keluarga dia yang banyak usaha. Isteri kena lah ya, ada hak-hak dia. Lepas ni ada kakak dia. Suami lebih. Sebab kerana suami kau cari duit tidak wajib kepada isteri. Mestinya kalau itino perkataan taat kepada suami wajib memelihara isteri. Jaga-jaga kita pun ikut dia. Kita jaga hati dan perasaan dia. Nah, manakala isteri, kalau suami suruh buat gini, wajib dia kena taat. Balik rumah ayah saya, wajib kena taat. Jangan buat mocung, jangan buat serabut, jangan malah masak, jangan buat muka masa, tu berdosa belaka. Sekalipun buat masa tu tak gugur nafkah, nah, mulut masa, buat mocung mulut, kau gapo dia, buat tak puas hati. Sayyidina Fatimah. Nah, satu kali dia kata, ya Rasulullah, Rasulullah kata kepada Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, orang yang pertama masuk syurga sebelummu lagi, sebelum daripadamu ya Fatimah, adalah seorang perempuan nama sekarang-sekarang. Nah, ada kata nama Muti'ah. Muti'ah ni perempuan yang taat, ikutlah nama apa dia. Dia berada di hujung kampung tu. Maka apabila Sayyidina Fatimah dengar lagu tu, dia merasa cemburu. Oh, siapa dia? Apakah amalan dia yang menyebabkan dia boleh litah saya ketika buat taat? Boleh masuk syurga dahulu daripada. Maka Sayyidina Fatimah pergilah. Pergi cari rumah, akhir sekali jumpalah satu rumah di hujung kampung. Dia ketuk pintu perempuan. Nah, maka diminta dia, maka minta izin nak masuk. Itu kata dia tak boleh berizin sekalipun anak. Esok dia kalau awak mari pakai kecil teman dia lah. Maka ketuk pintu, beri salam nak masuk. Maka katanya perempuan tu kata, mari dengan siapa dia? Saya mari dengan anak lelaki saya, Sayyidina Hasan. Dia masih kecil lagi. Maka katanya perempuan tu minta maaf, tak boleh masuk. Sebab apa? Saya semalam awak duduk lagu tu. Maka Sayyidina Fatimah heran. Dia kata, wahai perempuan. Dia kata, ayahanda saya iaitu Rasulullah berkata, kamu ni boleh masuk syurga lebih daripada saya lagi. Maka saya cemburu dengan amalan kamu. Tengok perempuan-perempuan dulu. Bukan kata saling nak mecuk kau apabila Tuhan suruh gapo dia, paling nak mecuk ikutmu. Hamba malah jadi gini. Dok. Perempuan dulu kalau nampak mana benda boleh cepat masuk syurga, hak tu lah hak dia buatnya. Maka Sayyidina Fatimahnya rasa cemburu dengan amalan perempuan tu. Maka katanya perempuan saat ni kata, saya tak ada amalan. Tak ada amalan lah mana lah, gini lah hidup saya. Maka katanya Sayyidina Fatimah, apa dia mau pakai lagu ni? Nampak macam seksi lah sikitnya. Kembali gantung lagu ni. Katanya perempuan tu kata, suami saya ni kerja jauh. Kerja penat lah. Kerja tukar, kerja luar. Maka apabila dia klik, dia tengok saya pakai lagu ni, kalau dia nak kepada saya sedia dah. Saya bersedia dah maknanya. Kalau kita agak zaman dulu kembali gantung pakai kain batik lah. Pakai kain batik saja. Pakai kain. Sebab tu orang dulu kalau nikah jauhi hadiah.
Kain batik saja. Supaya apa? Tu pakaian suami isteri. Kain batik ya retina dulu. Ha. Lepas tu, air ni, bapa datang ni. Oh, ayo orang suami saya ni kerja penat. Maka apabila dia kelik, saya akan tawar selalu air. Oh, tawar air. Oh lah, dia dah harga kau apa dia. Jangan tunggu. Ni tanya tok lelaki kelik. Nak minum air kau dok kahwin ni jelai lapar. Bolehnya tanya. Tak payah tanya. Gi buat air. Dia nak minum, tak si minum tu suku pasar. Kita, kerja kita, tugas kita buat air. Ada perempuan-perempuan lah ni, nak nikah tapi tak reti. Nak layan suami. Ni, nak kata solehah. Dia mau pergi buat diri lah. Solehah lagu mana. Ni, suami pun gila buatnya. Ni, tak reti bertukar gula dengan garamnya, kacang, minum apa dia. Ikut dia lah. Lepas tu hotel ni buat apa dia ni? Katanya Sayyidina Fatimah, katanya perempuan tu hotel ni kalulah dia tak puas hati dengan layan ni ambo. Ambo buat tak kena, kau tak comel, kau ambo buat air tak sedap, ambo rera kena pukul selalu. Pukul. Oh, zalim juga tok lelaki demo jenis hotel juga. Dak ayat Quran kata fadribuhunna. Maka pukullah perempuan-perempuan itu. Nah. Maknanya hotel ni tak jadi kau zalim. Oh, suami ni hotel bini. Sekalipun Rasulullah tak pernah merotel, tidak pernah pukul kepada isteri-isteri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seorang suami memukul. Tetapi mukul lagu mana? Bukan rotel supaya rotel kucing kau rotel gapo. Rotel nak wi pelajaran. Rotel lagu mana? Orang dewasa ni tak perlu rotel sangat. Cubik sikit lah. Oh, serah dah. Masuk pada dalam hati dia dah. Ulama-ulama kata dulu, ambil sapu tangan, ikat ujung sikit, puk gitu ya. Oh, dia terasa dah sakit. Sebab orang tua ni tu apa rotel macam budak-budak. Maka tu, tengok. Katanya Sayyidina Fatimah, Masya Allah, awak ni solehah sungguh. Ni isteri solehah. Maka keliklah Sayyidina Fatimah dengan perasaan takjub dengan perbuatan perempuan tu. Maka Rasulullah pun jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, "Gi dah jumpa dengan perempuan tu." Ya Rasulullah, dia dah amu jumpa dah. Masya Allah. Betul lah ya Rasulullah, mu kata dia tu perempuan yang taat sungguh. Dia masuk syurga dahulu daripadaku. Katanya Rasulullah, "Ya Fatimah, sebenarnya mu yang masuk syurga yang pertama. Yang pertama-tama orang masuk syurga perempuan adalah mu ya Fatimah. Tetapi perempuan tadi dia yang memegang tali kekal kuda kamu. Unta kamu. Maka apabila dia pegang tali kekalnya, maka seolah-olah macam dia lah masuk mula-mula. Orang pegang tali kekal kudamu, kenderaanmu, maka dia lah jadi seolah-olah masuk yang pertamanya. Sebenarnya mu hok masuk yang pertamanya. Dia hok je pegang tali kekalnya. Maka kesukalah Sayyidina Fatimah. Nak jadi solehah ni payah. Jangan kata mendakwa-dakwa saja. Bercakap manis di luar, di dalam rumah pahit. Tak boleh apa. Tu solehah. Biarlah kalau kita di luar ni senyap ya. Tetapi dengan suami Masya Allah. Kita mati kita kata bagus sungguh, nak cari mana pengganti dia perangai dia. Layannya dia. Ni. Suami kita siapa teringat kita. Tu puas hati. Tu puas hati. Manakala mana kat mana ni? Dan kerana mereka, sebab itu maka wanita-wanita yang soleh, yang solihat, fasolihatun. Maka Nabi kata, maka perempuan yang soleh. Apa dia perempuan yang solihat? Ya ke sebut taat ke Tuhan, tu perempuan yang soleh. Jaga aurat dia, jaga maruah dia, jaga hubungan dia dengan Allah, semaya dia, puasa dia, jangan buat celika. Hek putus dah, malah mandi lagi, tak usah semaya. Ada perangai juga, kena amanah dia. Suami mana tahu, kita sendiri yang amanah. Bersih dah, tak usah mandi lagi, tak usah semaya. Jangan buat perangai lagu tu, tak soleh. Iaitu mereka yang taat mereka yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka. Qanitatun ni taat kepada suami. Hafizatun lil ghaibi, memelihara diri semasa ketiadaan suami. Suami tak ada jaga. Depan suami lagu mana? Kalau kita khija kau gapo dia, takdirlah kita perempuan khija.
Lagu mana kita tempat kerja? Suami kita duduk kerja kat lain. Kita duduk kerja kat lain. Lagu mana? Suami kita tak ada amanah kita. Jangan bercakap dengan lelaki kalau tak penting sangat. Kalau tak perlu, bukan kerja kita tak perlu. Ni duk gelenyah. Duduk sokor dengan sarakan sepejabat. Duk bertepuk tapa. Duk makan sekali. Dinner sekali. Makan tengah hari lunch sekali. Duduk mengadu masalah tok lelaki dia. Hak ni duk dengar masalah suami orang, tok lelaki orang. Bukan nak mengadu, nak tanya hukum hakam, dok saja nak meluah perasaan. Akhir sekali dia gewel dua orang tu punuh ganuh habis. Dia jadi kau masalah pula. Ni masalah juga. Bukan kata salah bekerja tu, tak salah bekerja cari nafkah yang halal. Tak salah, tetapi banyak benda yang menyebabkan terganggu benda halal kita. Kena jaga tu. Oleh kerana Allah telah memeliharakan mereka dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuh dia. Kita tengok perempuan ni nusyuh. Nusyuh ni maknanya derhaka. Lagu mana ada dah tanda-tanda derhaka, tak dengar kata lah apa dia macam-macam. Menyopoh lah, buat tunjuk muka masal lah, buat kerah-keruk lah, macam-macam. Rembah pitu gelegang, rembah barang, pekong puyuk, pekong screwdriver, pekong puyuk, pekong tapuk gas, bergocoh boxing apa, Maka nasihati. Pertama cara kita nak tangani isteri kita, jangan gaduh. Pertama kita nasihat. Nasihat ni ngepek, akak soro, win apa? Bukan nasihat lagu tu, kecek molek. Masa dia tengah marah tu, jangan duk, ya tino ni supo singo. Nyat kekoh atas tekok kat pesel lah gitu. Jadi nasihat. Ketika nampak dia geda sikit ke apa dia, kita kecek molek kata. Ingat Tuhan kata. Saya ni, awak ni ada hak. Saya ada hak atas diri awak. Kalau awak buat lagu ni, berdosa awak. Nyanyi kata. Tak padai kata. Awak rasa awak puas hati dah, awak kecek lagu ni, buat benda lagu ni. Tetapi Allah Ta'ala marah. Kecek nasihat molek-molek. Nasihati mereka. Fa'izuhunna. Kalau dia tak dengar pula, wahjuruhunna fil madaji', pisahkan mereka daripada tempat tidur. Jangan tidur sekali. Ni peringkat kedua. Isteri ni kalau tak tidur dengan bini, suami menyasar selalu dia. Kita walau kerah tidur. Apa maksud pisah? Jangan tidur sekali. Ada kata tidur, ikut dia nak tidur dari bilik, kita pergi tidur depan TV. Tengok cerita Piramli. Ikut demo ajar nampak tak dengar kata. Ada kata tak tidur sekali, tetapi jangan paling ke dia, berpaling ke arah sebaliknya. Paling gini. Berarti suami tu dia nak ajar isteri dia tu cara nasihat awak Nabi ajar. Jangan paling kepada dia. Dia kata, "Apa awak ni tak paling ke saya ni?" Marah kita tak dengar, awak senyap tidur lagu tu. Berarti isteri kena faham. Dalam Islam aja pisah ke tempat tidur lagu tu, kita kena faham tu. Isteri kena merayu pada suami minta maaf tu. Ada tu tak kena tu kalau suami paling belakang lagu tu. Tu hak suami hak jauh tu ikut hak agama. Pertama dia nasihat dah tak dengar. Besok kali tempat tidur dia tak paling. Kedua, peringkat kedua. Dan ketiga wadribuhunna. Pukullah mereka. Pukul. Nyanyo kena pukul. Pukul yang tidak melukakan. Pukul yang tidak mencederakan. Bukan katok dengan kayu, bahan dengan sniper ko. Bahan dengan tonggai atas kepala. Jangan. Manusia tak layak buat benda lagu tu. Hatta highway pun orang tak buat lagu tu. Jadi isteri kita katok. Munasabah kata. Tak ada perasaan langsung. Kita orang mukmin lebih baik. Orang kafir tak katok bini dia kadang-kadang. Kita orang mukmin lagi-lagi hati yang lembut. Orang yang kenal Allah Ta'ala. Lagi-lagilah tak buat kerja lagu tu. Bagaimana? Pukul sekadar sikit saja. Pukul tempat yang tidak mencederakan. Ambil kain serban, kain apa dia, gitu sikit. Tak dengar lolok pukul lah. Maka biar hati, sekalipun tubuh dia tak rasa gapo-gapo, baik pukul baik, saya tak serasa. Tapi biar hati dia terasa. Kita pukul tu, baca sikit gapo dia, pukul. Biar kena di hati dia. Dia pun terasa, suami saya tak pernah lagi cubit, saya pun tak pernah. Lagu mana hari ni dia pek sikit saya. Ambil kain serban pun Allah saya terasa beratnya pukulan tu. Biarlah tak luka tak gapo. Tu pukulan yang sebenar. Kemudian apabila mereka mentaati, apabila dia dengar dah, dia taubat dia menangis di depan kita minta maaf dah. Sebab nak jadi isteri solehah ke? Maka
Apabila dia mentaati kamu, jangan kamu cari-cari jalan untuk menyusahkan dia. Dah dia bolah. Lupa dah dia buat salah saat ni. Ni duk ingat-ingat lagi. Saya mak dah awak tapi duk ingat-ingat lagi. Tak masa dah, tak belilah mana dah, tak senyumlah mana dah. Tak boleh lupa dah. Nabi kata jangan cari jalan. Ni duk cari jalan lagi. Dia mau buat gini enggak mau dulu. Dak cerita. Jangan. Bolah cari jalan, bobo cari. Nabi katanya Nabi, bagi suami-suami bolah cari jalan nak kena ke isteri apabila dah isteri dah minta maaf. Kerana apa? Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ingat suami, mu besar setara mana pakat Tuhan Maha Tinggi Maha Besar lagi. Mu jangan buat khianat kepada suami isteri kamu. Kerana Allah Ta'ala Maha Tinggi Maha Besar lagi pangkat dia. Jadi lagu tu. Tu Islam ajar kepada wanita-wanita nak jadi isteri solehah. Nak jadi, kalau ni cerita bab suami isteri ni, isteri solehah lah. Fiqh wanita. Maka nak cari isteri solehah ni payah. Ada orang hubungan dengan saing-saing bagus tetapi dengan suami buruk. Maka nak jadi solehah macam mana? Benda ni lah yang paling payah bagi wanita. Nak suruh semaya boleh kira lagi. Nak suruh pergi baca yasin boleh lagi. Nak pergi ngaji boleh lagi. Tapi nak taat ke suami payah sangat. Kerana itulah tugas utama bagi seorang wanita. Maka setan akan pisah juga ke dia supaya dia tak boleh buat tugas utama dia. Kadang-kadang buat kerja hak bukan tugas dia. Sungguh sangat. Tapi kalau tugas dia, malah. Ni. Ingat. Perempuan-perempuan, Allah Ta'ala, setan tu sentiasa akan menghalang kita untuk jadi manusia insan yang terbaik di sisi Allah. Iaitu perempuan-perempuan solehah. Buka soalan lah. Hamba buka soalan. Apakah hukum memberi nama anak Nur Muhammad? Boleh kodok atas dasar ambil berkat dengan Nur Muhammad? Tak apa. Nabi kata kalau nak beri nama, berilah nama Nabi, nama Muhammad, Abdul Rahman ke, Abdullah ke, nama Ahmad, nama ke apa. Boleh. Nur Muhammad tak ada masalah. Nur tu cahaya, Muhammad tu Muhammad. Tak ada masalah ke apa dia. Makna dia pun comel. Nur cahaya. Nabi Muhammad pun digambarkan di dalam Al-Quran seperti cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang daripada Allah nur iaitu Nabi Muhammad, cahaya itu, dan kitab yang cukup terang iaitu Al-Quran. Maka tafa'u Nur Muhammad. Boleh comel tak ada masalah. Muhammad Nur boleh, Nur Muhammad pun boleh. Tak ada masalah ambil berkat dengan Nur Muhammad. Ada kata Nur Muhammad ni Syiah. Allah, Syiah kok mana kat Nur Muhammad? Hamba bahas dah dulu bab Nur Muhammad deh. Perbahasan ni perbahasan ahli sunnah wal jamaah juga, bukan perbahasan Syiah sahaja. Syiah ada bahas bab Nur Muhammad betul. Tetapi ahli sunnah pun ada bahas bab Nur Muhammad. Jadi tak bolehlah kita kata Nur Muhammad tu Nur Muhammad Syiah lalu dok lah. Bab tahlil, apa hukum? Sebab Imam Syafi'i tak buat. Jadi kita ni ikut Imam Syafi'i lah. Jadi apabila Imam Syafi'i tak buat, kita tak buat. Gini. Imam Syafi'i tak buat tahlil. Imam Syafi'i tak buatlah tahlilnya. Imam-imam sahabat-sahabat tak buat tahlil. Tetapi dia bertahlil. Kerana tahlil ni, apa maksud tahlil? La ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Istighfar astaghfirullah. Takbir Allahu akbar. Maka siapa dia yang menolak tahlil la ilaha illallah jadi kafir. Maka siapa dia kata Imam Syafi'i tidak bertahlil, dia bertahlil la ilaha illallah. Tapi tahlil hak yang dimaksudkan maknanya baca lepas pada meninggal ke apa dia apa semua, Imam Syafi'i ada sebut. Dia ada sebut di dalam kitab-kitab dia. Dia kata contohnya, salah satunya dia kata apabila seorang meninggal, maka hendaklah dibaca Al-Quran di tempat orang meninggal tu, dikubur dia. Kalau khatam Al-Quran itu lebih baik. Dia wayak. Dia buat ke, dia tak buat, hamba tak tahu sebab hamba bukan hidup sama dia. Dia hidup tahun 150 dia lah. Meninggal tahun 204. Jadi umur dia 54. 204 siapa lah ni 1400 ni 1200 tahun. Hamba tak tahu dia buat tahlil ke tak buat tahlil. Secara yakin betul hamba tak boleh nak royak. Nak kata dia tak buat langsung hamba pun tak tahu. Nak kata dia buat pun hamba tak tahu. Tetapi dalam kitab dia kata kalau baca Al-Quran
Baca Al-Quran. Nah, kita dalam tahlil baca Al-Quran juga. Baca selawat, baca istighfar ke apa dia. Nah, baca tahlil. Kalau berhabis di kubur dia, di kubur tu, baca Al-Quran tu, kana hasan. Molek katanya Imam Syafi'i. Nah, maka boleh buat. Lagu tu. Nah, ya hak benda tak boleh buat, hak Nabi larang. Bukan hak Imam Syafi'i tak buat, tak boleh buat. Dah. Hak Nabi larang, jangan buat, hukum dia haram. Nabi larang, bukan Nabi tak buat. Nabi tak buat ni hukum dia harus. Hukum dia kita nak buat, kalau saya buat. Haruslah. Supaya ikutlah, buat apa-apa dia. Nah, hak Nabi tak buat, maka kita nak buat, boleh. Hak Nabi larang, jangan buat, hukum dia haram. Imam Syafi'i tak buat, lagi-lagi lah tak jadi hujah Imam Syafi'i ni. Nah, hak Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ni, tak semua dia buat belakang. Sebagaimana Rasulullah, kena buat belakang, baru boleh buat kat sana lah. Hari ni Rasulullah pakai baju lagu ni. Esok pakai baju lagu ni. Esok pakai makan lagu ni. Nak suruh kata boleh buat belakang. Nah, berat lagu tu. Nah. Bak apa dia perlu diajar dahulu kepada anak isteri mengenai solat. Gini. Kita apabila menikah, pertama kita cek bini kita masalah mandi wajib dengan ambil air semaya. Bak hak dia kena buat tiap-tiap hari dan sembahyang dia. Pertama kita cek ajar dia mandi junub lagu mana, rambut dia ke, subai-subai dia ke, lagu mana tempat dia mandi, bawah-bawah tempat-tempat belipak, dia kena duduk cokoh biar terkekeng, biar terbuka, dia kena kepuk apa semua biar air masuk kawasan tu ke apa dia, biar jelas nyata apa semua, cara mandi. Jangan mandi sambil berdiri terkepik lagu tu, tak sah semaya, tak sah mandi junub kena suruh duduk cokoh, anak dara ke apa dia ajar. Kedua, ambil air semaya lagu mana? Ni, hak tempat wajib kena basuh ni. Ni, sebeng wajib kena basuh benda yang tumbuh dalam kawasan wajib. Ni ambil sebeng tak sini. Lepas tu dia basuh sekerak gitu. Wajib kena basuh habis semua ni benda hak tumbuh dalam kawasan wajib. Kena ajar belakang ambil semaya. Pas ambil semaya baca Fatihah, tutup telekung lagu mana, dagu jangan winapok. Ni bukan wajib, boleh buka. Kau ketika semaya tangan dan muka. Muka siapa kan ni? Ni kau panggil muka ni. Ni panggil tekuk ni. Kalau buka sini, semaya. Ni nampak persenggang sini. Ni. Tak sah lah semaya, kena akak sini. Semaya. Maka betul semaya dia. Pertama, kalau ada suami, isteri. Ada anak pula, ajar anak pula. Nah, dia semaya, siapa dia mati, boleh pahala kita ajar. Hak tu benda-benda kait. Nah, benda-benda rekah. Hak masalah sembahyang, kalau tinggal Fatihah, kau tu imam, kau dia sujud sawi, hak tu hak payah. Kalau kita pandai, ajar. Kalau kita tak pandai, rasa dia perlu, okey, lepas beri peluang kepada dia pergi ngaji. Lebih-lebih lagi lah ni masya-Allah musim Covid pula ngaji dalam rumah. Lebih terjaga. Dia tak keluar rumah, dia boleh ngaji. Masya-Allah, nah. Bab solat Jumaat rakaat yang kedua. Lepas baca Fatihah, imam rokok. Mereka terus iktidah. Lepas tu baca kunut. Dan terus bersalah. Tahu bersalah. Bab apa tu dok? Sujud tidak gapo dia. Tak faham ni. Tak faham ni, saya tak faham ni. Nah. Nak bayar hutang, tuai tak jumpa cari. Kita sebut dah. Hutang kalau pertama, kalau tuai orang hak kita berhutang saat ni dah tak boleh nak hubungi, cari keluarga dia. Orang kalau dia meninggal dah ke, bayar kepada keluarga dia. Kalau keluarga dia pun tak jumpa cari, okey, ada duit, kita hutang 500. Ambil 500 tu kita buat kebajikan, buat pondok kau, sedekah kau orang, kau wakaf kau apa niat untuk bayar kepada si pembuta hak kita buta ni. Kalau kita tak ada piti, kita buat ibadat banyak, bayar dengan ibadat ketika hari akhirat. Lagu mana seorang tu berhutang sampai beratus ribu ni. Akhir sekali dia pun dah muflis, dah tak boleh nak kerja, tak boleh nak bayar hutang. Kita suruh ke Tuhan lah. Kita usaha dah nak bayar hutang tapi tak mampu bayar hutang. Penting kita buat ibadat banyak lah. InsyaAllah Tuhan pandai lah. Minta doa dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk bayar hutang. Jangan kata apabila malah bayar, apakah gini. Jangan. Niat.
supaya Allah Ta'ala bantu kita boleh duit kau gaul dia untuk bayar hutang. Nabi kata siapa dia yang berhutang dan niat untuk bayar hutang, sungguh hati dia nak bayar hutang tu, Allah Ta'ala akan bantu dia untuk bayar hutang. Tetapi kalau siapa dia yang berhutang tapi dalam hati dia tak saya bayar hutang, ikut dia. Maka tu dia akan hancur ke harta dia. Nampak lagu tu. Bagaimana nak dapat khusyuk dalam sembahyang? Kita sebut dah kena belajar. Khusyuk ni banyak peringkat. Peringkat yang paling rendah kita baca ayat Quran tu kita dengar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dengar hak tu saja. Tak faham makna pun tak apa, jadi dah tu khusyuk dalam sembahyang. Bagaimana cara pakai celok ikut sunnah? Dua cara nah. Nabi pakai celok waktu malam dan waktu siang pun boleh. Afdalnya celok ni dia pakai pada waktu malam nak tidur. Nah, cara dia celok ni celok itulah celok ismi dia panggil batu daripada Madinah, satu bukit nama ismi, dia ambil dia buat celok. Cara pakai dia 1 2 3 4 5. 5 ganjil mula pada kalau sebelah kanan habis juga sebelah kanan. Ada riwayat kata 3 1 2 3 1 2 3. Boleh dua-dua cara boleh buat macam-macam celok. Celok ni molek Nabi kata alaikum bil ismi fa innahu yumbitu sya'ar wa yujlil basar. Hendaklah kamu menggunakan celok ismi, sesungguhnya ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata jadi lebat. Tak payah pakai mas karuk, mas gapo dia. Pakai jadi comel tu. Selepas bel subuh semaya sunat qabliyah, selepas azan subuh. Solat sunat qabliyah selepas azan subuh. Bolehkah solat sunat qabliyah lepas azan subuh? Memanglah sunat qabliyah ni lepas azan subuh. Maknanya lepas semaya subuh kita nak semaya qabliyah subuh. Boleh hukum dia. Tetapi jangan tunjuk depan orang lah. Takut orang kata jahil pula. Lepas semaya subuh kita tak semaya sunat qabliyah subuh. Kita lewat kita mangun. Kita pergi masjid semaya dah, kita pergi semaya subuh lah. Lepas semaya subuh, saya nyawa qabliyah subuh tak semaya. Masa ada banyak lagi. Kita pergi tempat susu, pergi semaya sunat qabliyah subuh. Takut orang kata jahil ya, semaya sunat lepas pada subuh. Tapi semaya sunat qabliyah subuh boleh semaya lepas pada fardu subuh boleh. Pakai sokok, apakah hikmah dia? Sokok. Pak apa tanya sokok, pak apa hamba pakai sokok kau lagu mana? Ki hamba pakai sokok. Allahu akbar. Saja-saja musim Covid ni ketukar waktu panas lah. Ngakipah dengan begini ni. Munggu dalam rumah ni nyop kuai kau apa dia. Sokok ni pakaian kita orang Melayu lah. Pakaian kita orang Melayu. Ada kata sejarah sokok ni berasal daripada zaman Turki Osmaniyah. Macam torbus lagu tu lah. Pakaian tentera Turki Osmaniyah dulu. Tak apalah sokok ni. Ingat ada mana-mana bangsa. Kita sebut dah dulu perbahasa mengenai pakaian ni. Pakaian ni tidak ada lebih. Nabi tak pernah suruh sahabat-sahabat pergi ke mana-mana bangsa, pergi tukar pakaian dia. Tak. Nabi Muhammad suruh ajar syariat dan ajar akidah. Gilah kepada mana-mana bangsa ajar syariat. Kerana agama itu syariat dan akidah. Adat dan budaya tu adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala kata aku jadikan syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Aku jadikan masyarakat ni berbangsa-bangsa, berkabilah, bernegeri-negeri, bernegara-negara, bermacam-macam bentuk pakaian. Itu adalah kejadian Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan dia. Tujuan apa? Li ta'arafu, untuk kamu berkenalan. Oh, ni orang Melayu pakai sokok. Ni orang go ni. Tak malu. Jangan kita malu pakaian bangsa kita. Nabi Muhammad berbangga dengan pakaian dia, orang Arab dia. Tak salah. Mana-mana pakaian bangsa Nabi Muhammad tak pernah hina. Lainlah pakaian itu tak menutup aurat. Kena tutup aurat lah. Tapi apa pakaian molek dah. Nabi Muhammad tak pernah suruh ubah bangsa, ubah budaya, ubah tradisi. Tak. Nabi Muhammad buat mari akidah. Kita tengok pendakwah-pendakwah dulu. Sunan kau wali songo kau. Dia mari bawa akidah. Orang Melayu di samping ada tradisi budaya dia jadi orang Islam yang baik, yang jujur. Akidah dia. Dan pakaian kita alhamdulillah nutup aurat, sopan dah. Mungkin tambah sikit-sikit ya. Tutup kemas sikit lekung kau. Gitu dah lah. Kalau pakaian orang Melayu tak ada. Memanglah afdalnya kerana Nabi Muhammad tu pakai serban, bukan afdal dia orang Arab, tapi afdal kerana Nabi Muhammad tu orang Arab. Ya orang Arab ni lebih kerana Nabi Muhammad tu orang Arab.
Kalau Nabi Muhammad orang Melayu gak sudah baju Melayu habis orang pakai baju Melayu kerana jadi sunnah pula. Jadi nak pakai mana pun tak apa, jadi tak masalah. Lagu tu. Cuma kita akui afdalnya serba lebih afdal lah. Kerana apa? Sebab tu kemudian Nabi Muhammad pakai. Dan Nabi Muhammad tak hina mana-mana pakaian bangsa-bangsa. Sahabat-sahabat yang bawa dakwah pun lagu tu juga. Ada orang belajar Islam, khusus sekali tinggal budaya. Tak kena juga kadang-kadang kita nampak dia. Tak kena pakaian kita sendiri pun tak kena. Malu pakai baju Melayu, malu pakai sokok, malu pakai tanjuk, malu pakai keri. Kita orang Melayu. Orang Arab pun mengekalkan tradisi dia. Orang-orang mana? Kita orang Melayu ni antara kajian orang, manusia satu kaum yang suka meniru. Cutera tak tengok pergi Mekah. Orang Melayu ada pakai baju Melayu, pakai baju tak pakai tengkolok, tak ada. Tapi orang Afrika tengok pakaian dia, pakaian Afrika, pakaian Sudan, pakaian Morocco. Kita pergi. Kalau kita pakaian Mekah, bisa pada orang Mekah ikut kita. Kalau tak meniru, bisa pakai. Pakai pakaian Morocco, bisa pada pakaian Morocco lagi kita pakai. Kita bangsa Melayu, tak salah kita pakai. Lebih-lebih lagi, Nabi kata budaya-budaya ni semangat untuk saya kepada negara. Semangat saya kepada negara. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Saya kepada negara itu sebahagian daripada keimanan. Sekalipun ada orang khilaf bab hadis ni kau apa dia kau tak apalah. Tapi masalah hubbul watan ini saya kepada negara. Saya kepada bangsa. Tak salah Kita kata sungguh Melayu sangat. Apa demo orang apa dia? Demo orang jadi ambo bukan kata ki ambo pakai sokok, ambo duk sokok. Dak orang Melayu ki ambo. Kamu bukan bangsa orang Arab, ambo orang Melayu. Jadi ambo kecek atas nama orang Melayu. Jubah nak Nabi Muhammad pakai, hak tu dak atas kepala kita, kemuliaan dia. Serban kau apa kita tak petikak tu cuma ni pakaian kita. Tak salah Hukum belajar ilmu dikira dengan bukan mahram. Seperti lah ngaji Quran. Bagaimana hukumnya? Lah ngaji Quran. Lelaki dan perempuan. Moleknya lah ngaji Quran ni sebab dia macam kena tunjuk mulut. Mocung gitu. Jadi tak berapa nak comel. Takut-takut jadi koharan. Takut jadi koharan. Belajar pula bukan wajib. Bukan belajar Fatihah. Kalau belajar Fatihah ni wajib. Maka terpaksa buka kena tunjuk. Belajar wajib. Ni belajar sunat pun. Hak berat lagi belajar taranum, belajar lagu pula tunjuk mulut. Jadi hak ustaz tu duk tengok muka dia, duk perhati duk mulut dia, duk perhati muka dia. Lama-lama dia duk perhati mulut ustaz. Jadi tak berapa nak comel, boleh bawa kepada haram Dia kata ngaji wajib. Ngaji apa dia wajib? Baca Fatihah. Hak tu wajib. Selain daripada tu tidak wajib. Selain tu sunat sahaja. Cuma ba'al Quran ni wajib kena ada satu kumpulan yang menghafal Quran dan yang jaga Quran sampai hari kiamat. Hak lain hanya baca Fatihah saja wajib. Hak lain kena belajar bab semaya, belajar bab akidah biar betul. Ada soalan ke? Jadi hamba tutuplah kuliah pada malam ni. Kita berharap mudah-mudahan kuliah yang kita buat pada malam ni menambah lagi keberkatan dalam hidup kita, memberi sedikit nafas kesedaran, rasa nak beragama di dalam sisa-sisa hidup kita. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada hamba lah. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.